Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 22 Disember bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama pagi ini, Perdana Menteri sifatkan kejayaan penganjuran sidang Kemuncak Kuala Lumpur luar biasa. Lebih 150 pengunjung Bukit Bendera terkandas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 150 pengunjung di Bukit Bendera terkandas apabila perkhidmatan kereta api funicular di pusat pelancongan berkenaan tergendala selama lebih 2 jam sejak 8 malam tadi. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan daripada Pengurusan Perbadanan Bukit Bendera PHC pada jam 8.26 malam. Sepasukan pegawai serta anggota jentera dikerahkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi membawa turun mangsa. Operasi berkenaan dijalankan dengan sebahagian daripada mereka berjalan kaki menggunakan laluan trek kereta api funicular untuk ke stesen bawah. Sebahagian mangsa terpaksa menggunakan anak tangga di laluan trek kereta api untuk turun ke stesen bawah. Manakala bagi pengunjung warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan, mereka dibawa turun menggunakan jeep serta pacuan 4 roda. Sementara itu, PHC dalam satu kenyataan berkata pihaknya memohon maaf atas kesulitan yang dialami dan pasukan operasi funicular sedang bekerja keras bagi mengatasi masalah ini. Seterusnya, polis memburu seorang lelaki yang dirakam mencabul seorang kanak-kanak perempuan di Surau Al-Ihsan, Zon Mawar, Sungai Petani, Kedah. Kejadian berlaku pada 13 Disember lalu setelah pelakuan cabul oleh suspek dirakam kamera litar tertutup CCTV. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku sekitar jam 6.30 petang. Suspek dilihat memasuki perkarangan surau sebelum memanggil mangsa berusia 9 tahun yang sedang berada di taman permainan berhampiran surau berkenaan. Suspek kemudian memanggil dan mendekati mangsa sebelum mencabul kanak-kanak berkenaan. Mangsa yang terkejut diperlakukan demikian kemudian melarikan diri sebelum mengadu kepada bapanya. Kejadian berkenaan disahkan Timbalan Ketua Polis Kuala Muda, Superintendent Syamsuddin Mahmad. Laporan polis mengenai kejadian itu dibuat pada 19 Disember lalu oleh bapa mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan kejayaan Malaysia menganjurkan sidang Kemuncak Kuala Lumpur sebagai sesuatu yang luar biasa. Beliau berkata kejayaan mencapai matlamat sidang berkenaan iaitu mempertahankan negara dan umat Islam itu adalah hasil penat lelah pelbagai pihak termasuklah petugas-petugas yang terbabit. Saya ucap terima kasih kepada semua peserta-peserta dan pekerja-pekerja yang telah berusaha bertungkus lumus untuk menjayakan satu perjumpaan yang luar biasa dalam dunia Islam. Sebenarnya bagi semua kerja yang kita lakukan, bukan upah yang penting, bukan makanan yang penting. Yang penting ialah kepuasan hati kita kerana matlamat kita telah dicapai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penghargaan bagi semua peserta dan petugas sidang 4 hari itu malam tadi. Menyifatkannya sebagai satu acara yang berjaya, beliau meluahkan rasa terhutang budi kepada semua pihak yang bertungkus lumus dalam penganjuran acara berkenaan. Tun Dr. Mahathir turut mengakui bahawa beliau pada mulanya khawatir akan persiapan bagi sidang bertaraf antarabangsa itu. Namun, jelas kebimbangan itu ternyata meleset dan sidang berkenaan berjalan lancar serta membuahkan hasil yang diingini. Terima kasih.
Cadangan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX yang meminta agar gaji minimum penjawat awam ditetapkan RM1,800 sebulan akan dipertimbangkan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, bagaimanapun untuk memenuhi tuntutan itu, kerajaan perlu mengambil kira pelbagai sudut sebelum membuat keputusan. Jelas beliau, kerajaan juga mempunyai hak untuk mempertimbangkan sesuatu yang munasabah dengan keperluan lonjakan ekonomi dalam negara. Selain mempunyai pandangan untuk masa depan masyarakat, bukan saja kepada golongan pekerja yang bermajikan. Ia termasuklah mengambil kira keupayaan majikan di peringkat swasta. Tambahnya lagi, sekiranya pihak majikan tidak berupaya untuk membayar gaji dan kerajaan memaksa serta meletakkan syarat, pihak majikan mungkin menutup operasi dan itu akan menyebabkan lebih ramai orang akan hilang pekerjaan. Sementara itu, bermula tahun hadapan, kerajaan memutuskan kadar gaji minimum akan dinaikkan daripada RM1,100 kepada RM1,200 sebulan di kawasan bandar yang terpilih dengan kos sara hidup lebih tinggi. Baik, meskipun air pasang besar malam tadi, namun banjir di kawasan Tumpat terus menurun dan tidak menenggelami kediaman penduduk. Dan bagi perkembangannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Shanun Hanif Abdullah Suhaimi dari Tumpat, Kelantan. Terima kasih kepada rakan setugas di Sri Pentas. Saya kini berada di Kampung Dedap di mana di belakang saya ini terdapat sungai di mana airnya mengalir begitu deras, mengalirkan air banjir daripada Jeli, Tanah Merah, Rantau Panjang, Pasir Mas dan kini masuk ke kawasan Tumpat ini. Dan namun alhamdulillah, walaupun semalam berlaku air pasang besar, namun kemungkinan kerana hujan tidak lagi turun di kawasan ini menyebabkan walaupun berlakunya banjir tetapi tidak berada di tahap sehingga penduduk perlu berpindah. Dan buat masa ini di Tumpat ini belum ada pusat pemindahan dibuka. Pusat pemindahan sementara dibuka kerana penduduk masih lagi boleh menetap di rumah masing-masing walaupun di sekeliling rumah mereka ini dinaiki air. Saya bersama dengan pegawai Jabatan Angkatan Pertahanan Awam Tumpat, Tuan Fuad Ismail. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Ya, Tuan boleh ceritakan keadaan banjir, situasi di Tumpat buat masa ini? Ya, untuk makluman, sekarang ni di Tumpat air sudah menaiki di kawasan kampung, tetapi pemindahan belum dilakukan sebabnya kita masih di paras bawah pada bahaya. Sekiranya air itu dah melepasi paras bahaya, dalam 2.8 akan berlakunya pemindahan masa ke pusat-pusat pemindahan lah. Jadi persiapan APM sekarang ni dalam siap siaga 100%. Kita akan turunkan jentera kita sekiranya diarahkan oleh PKOB dan PKTK. Kelengkapan kita sebanyak 6 buah bot berbagai jenis, 1 buah lori dan 1 buah Navara lah, 4x4, untuk digerakkan ke lokasi yang diarahkan daripada semasa ke semasa. Jadi kalau kita tengok awan dan cuaca hari ini nampaknya baik, jadi adakah tuan rasa air akan semakin surut hari ini? Untuk sekarang ni, cuaca sekarang ni memang dah cerah. Air dijangka akan terus surut lah daripada semasa ke semasa. Memandangkan daripada Rantau Panjang sendiri pun air sudah turun, dan sekarang ni pun di daerah Tumpat pun air telah melalui sahajalah untuk ke Kuala di Pekalan Kubur. Jadi itu saja laporan saya daripada Tumpat ini. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih Shanun dengan perkembangan itu. Berita seterusnya, polis sedang melengkapkan siasatan termasuk bekerjasama dengan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom untuk mendapatkan maklumat lengkap berhubung suspek terbabit dalam insiden bot Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM ditembak di perairan Pulau Mata King, Semporna Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Sabaruddin Rahmat berkata, kes itu disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
Menerusi kenyataan dikeluarkan, beliau berkata hasil siasatan mendapati kira-kira 50 das tembakan dilepaskan oleh suspek dan polis kini dalam usaha melengkapkan siasatan dan bekerjasama dengan pihak Eskom bagi mendapatkan maklumat mereka. Sebelum ini, polis menerima laporan pada jam 9.56 malam kemarin mengenai kejadian bot penguatkuasa JKDM ditembak oleh pihak tidak dikenali. Ia selepas pasukan kastam menjalankan rondaan pada jam 3.40 petang di perairan terbabit sebelum kejadian tembak-menembak berlaku dengan beberapa individu yang menaiki sebuah bot laju. Bagaimanapun, 5 penguatkuasa yang berada di bot kastam tidak mengalami sebarang kecederaan. Susulan selepas kejadian itu, suspek memecut bot terus ke arah perairan antarabangsa Filipina. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merancang untuk menawarkan program khas diploma pendidikan awal kanak-kanak melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Institut Pendidikan Tinggi Awam. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin berkata, cadangan itu adalah sebagai usaha untuk menyokong kepada peningkatan guru tadika swasta memiliki kelayakan akademik minimum itu. Menurutnya, kementerian mengambil maklum laporan sebuah akhbar tempatan 15 Disember lalu berhubung kerisauan pengusaha tadika swasta berhubung penetapan kelayakan akademik minimum untuk guru sekolah. Bagi tujuan itu, guru berkenaan digalak meningkatkan kelayakan akademik minimum secara berperingkat. Manakala bermula tahun depan, pengusaha tadika swasta digalak mempertimbangkan pengambilan guru baru dalam kalangan mereka yang memenuhi syarat kelayakan akademik minimum yang ditetapkan. Pada 2016, Jemaah Menteri menetapkan kelayakan akademik minimum sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak bagi guru prasekolah di Malaysia berkuat kuasa pada 2020. Ia terpakai kepada semua guru program prasekolah termasuk di tadika swasta. Cadangan pengagihan dividen tahun 2019 sebanyak 5% kepada ahli koperasi peserta-peserta Fakra Malaysia Berhad KPFB akan dibentangkan di Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan kali ketiga KPFB hari ini. Ia dicadangkan selepas mengambil kira faktor ekonomi semasa yang diputuskan Mesyuarat Ahli Lembaga KPFB. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berkata, manfaat ini akan dapat dinikmati oleh kesemua peserta sekiranya aspirasi dan misi koperasi sama-sama didukung oleh setiap ahli sekaligus mengurangkan jurang ekonomi sedia ada. Jadi kita nak doa semoga tahun hadapan dividennya akan lebih tinggi lagi. Semoga apa projek yang dirancang oleh koperasi akan mendapat kejayaan, akan mendapat menjana pertumbuhan ekonomi, akan memberikan pulangan yang lebih baik kepada semua. Beliau mengumumkan perkara itu ketika berucap pada Majlis Pelancaran Perancangan Strategik Projek Mutiara KPFB Koop Residensi Rawang Selangor di Ibu Negara malam tadi. Menurut pengerusi KPFB Datuk Sabari Misran, sebanyak 151 koperasi di bawah KPFB membabitkan 49,262 ahli akan mendapat manfaat dividen sebanyak 5% seperti dicadangkan jika jumlah berkenaan diluluskan. Kadar dividen itu membabitkan nilai keseluruhan sebanyak RM586,317. Seorang bekas Menteri Kabinet Sabah ketika era pemerintahan Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Kadoh Agundong menyertai Parti Warisan Sabah Warisan. Beliau yang pernah menggalas jawatan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Sabah serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri menyerahkan borang keahliannya kepada Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony, merangkap naib Presiden Warisan semalam. Saya fikir saya konsisten dengan perjuangan saya dalam politik. Politik ini adalah pembangunan dan saya teliti dan senepak wakil rakyat kita di Adun di Melarap ini, Datuk Peter sendiri adalah seorang yang muda, agresif dan niat beliau adalah bagus. Menurut Datuk Kadoh, keputusannya menyertai Warisan atas dasar parti itu memperjuangkan kepentingan semua kaum di Sabah. Beliau turut berpendapat dalam tempoh hampir 2 tahun, parti itu melaksanakan tanggungjawab dengan baik kepada rakyat dan diyakini dapat membela nasib rakyat dalam tempoh jangka panjang.
Datuk Kadoh, 70 tahun, turut dikenali sebagai Giant Killer kerana pernah menewaskan Ketua Menteri Sabah ketika pemerintahan Parti Berjaya Tan Sri Haris Mohamad Saleh dalam pilihan raya negeri Sabah pada 1985 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanam. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Mahkamah Pakistan menjatuhkan hukuman mati ke atas seorang pensyarah universiti atas tuduhan menghina agama di bawah undang-undang negara itu. Undang-undang di Pakistan memperuntukkan hukuman mati kepada mana-mana individu yang didapati bersalah atas dakwaan tersebut. Junaidi Hafiz, 33 tahun, ditahan pada Mac 2013 kerana didakwa menghina Nabi Muhammad SAW melalui postingnya di media sosial. Statistik 2018 merekodkan kira-kira 40 individu yang disabitkan bersalah atas kesalahan berkenaan kini menunggu hukuman mati di penjara Pakistan. Seterusnya, polis Hong Kong menahan seorang lelaki yang melepaskan tembakan ke arah anggota polis dalam satu operasi di daerah Tai Po semalam. Suspek yang berusia 19 tahun itu diburu pihak berkuasa atas penglibatannya dalam tunjuk perasaan yang berlarutan lebih 6 bulan di Hong Kong. Polis turut merampas senjata yang digunakan iaitu sepucuk pistol jenis AR-915 semi-automatik dan 250 butir peluru hidup. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai ada kaitan dengan kumpulan yang ditahan awal bulan ini kerana memiliki senjata dan merancang serangan ke atas anggota keselamatan. Dalam tempoh 6 bulan sejak tunjuk perasaan tercetus, lebih 6,000 orang telah ditahan. Sementara itu, pihak berkuasa Australia mengeluarkan amaran perjalanan ke New South Wales ketika negeri itu berdepan dengan lebih 100 kebakaran belukar yang berterusan. Mereka yang merancang untuk ke daerah terjejas sempena Christmas dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan atas faktor keselamatan. Peningkatan suhu dan kekuatan angin dijangka akan memburukkan lagi krisis kebakaran belukar di negeri itu dan kawasan berhampiran. 3 kebakaran yang berlaku di Sydney kini berada pada tahap kecemasan. Sejak September lalu, kebakaran belukar di Australia telah meragut 8 nyawa dan memusnahkan lebih 700 rumah. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Hari terakhir kejohanan memanah antarabangsa Piala YB Dun Seputih yang berlangsung di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil semalam menyaksikan 4 kategori dipertandingkan iaitu kompaun lelaki dan wanita serta recurve lelaki dan wanita. Menyaksikan Malaysia dan Indonesia masing-masing meraih 2 pingat emas. Kategori kompaun lelaki menyaksikan pingat emas menjadi milik wakil Indonesia Deki Adika Hastian dari pasukan Mata Archery yang berjaya meraih mata keseluruhan 144. Perak diraih pemanah dari Sekolah Sukan Malaysia Pahang SSMP Muhammad Firdaus Isa dengan 138 mata. Manakala gangsa menjadi milik Muhammad Imran Hakimi Amir Suharman dari Majlis Sukan Negeri Selangor. Dalam pada itu, aksi wanita pula penguasaan sekali lagi dipamerkan wakil Indonesia oleh Ratih Zelizati Fadli 136 selepas terpaksa ditentukan menerusi aksi shootout menang 10-9 selepas meraih mata sama bersama pemanah dari Majlis Sukan Negeri Johor Nur Farah Azira Syamsuddin. Tempat ketiga disandang Diana Sen Mei Fung dari PMD Kota Kinabalu. Saya hanya ingin bilang Alhamdulillah Coach Ridwan, Coach Wan sudah invite kami ke sini, beri kesempatan kami untuk mendapat pengalaman luar biasa, pertandingan yang luar biasa, venue-nya bagus, lapangnya bagus, finalnya seperti di World Archery ini. Insya Allah kami akan datang lagi. Saingan akhir recurve lelaki pula, gelaran juara menjadi milik Bryson Ting dari Majlis Sukan Negara. Pingat perak diraih pemanah pelapis Selangor Ahmad Ashraf Azhar, manakala Muhammad Fitri Muhammad Yusof gangsa. Dan kategori wanita pula, Wan Nasria Maisara Wan Muhammad Nazri dari MSN Selangor dinobatkan selaku juara selepas menumpaskan Syakira Masyaikh dari Majlis Sukan Negara dengan keputusan 6-0. Kejohanan ini dianjurkan Kelab Memanah GG Kuala Lumpur GAC dengan kerjasama Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia NAAM dan Majlis Sukan Negara.
Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Assalamualaikum dan salam hormat.